Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kristina Izzah Izzati. Cik formalnya. So, senang cerita nama saya Kristina. Okay. So, saya dari kelas 4 Diamond. Jadi hari ini saya akan bentangkan dua soalan. Okay, saya akan bincang dua soalan mengenai hukum linear bab 6 dalam AdMath. Okay. So, sekarang ni saya mulakan dengan soalan yang pertama. Okay. First, sebelum saya start, saya nak minta maaf kalau saya ada salah. Okay, sebab saya pun manusia biasa. So, memang ada kesilapan. And saya nak minta maaf kalau sepanjang saya buat presentation ni, gambar ni gegar-gegar sebab ya, saya satu sebelah tangan pegang phone ni and sebelah tangan lagi pegang pensel. So, memang hard untuk buat tapi tak apa. Saya akan try my best. Okay. So, ini pensel, okay. Dia kata untuk soalan yang pertama, okay, untuk soalan yang pertama, gunakan sekeping kertas graf untuk menjawab soalan ini. So, benda yang paling penting dalam hal ni adalah korang perlukan, apa-apa korang perlukan kertas graf. Okay, belilah yang nipis ni pun cukup. Okay, gunakan sekeping kertas graf untuk menjawab soalan ini. Okay, dia dah suruh kita siap-siap untuk sediakan kertas graf. Okay. Jadual menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y. Okay. So, ini adalah jadual yang dibagi. Nilai pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. Yang dihubungkan dalam satu persamaan iaitu X, A dalam kurungan E tambah BX. E tambah BX Y kali Y sama dengan BX dan dalam dengan E dan B ialah pemalak. Tunjukkan bahawa yang B per Y sama dengan E X tambah B. So, kalau korang ada highlight, korang boleh highlight kan. Okay. Ni adalah keyword dia. Disuruh tunjukkan bahawa B per Y sama dengan A X tambah B. Okay, ni adalah keyword dia. So, korang boleh guna, okay, kalau tak ada highlighter, korang boleh guna pensel. Kalau tak ada pensel, korang boleh guna pen. Okay, ikut kreativiti korang. As long as korang boleh nampak keyword yang ada dekat situ. Okay, so sekarang ni, kita tahu yang dia bagi jadual dekat kita adalah pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. Okay, so ini actually 1.0. Okay, sekejap. 1.0, 1.5, okay. Allah, tak clear pula. Okay. X 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Untuk Y pula 2.00, 1.50, 1.33, 1.20, 1.14 dan 1.11. Okay. Kalau korang nak salin ke, okay, boleh. Kalau korang nak salin, korang pauskan video ni dulu ataupun ya. Okay, 1.0, 1.1, 1.5, 2.0. Okay, korang boleh tengok. Okay, ni adalah soalan dia bagi. Okay, soalan yang pertama, dia kata berdasarkan jadual di atas, berdasarkan jadual ni, bina satu jadual bagi nilai-nilai 1 per Y dan 1 per X. Okay, untuk soalan ini adalah keyword dia. Okay, macam kita buat kat atas tadi. Sekejap. So, kita buat kat atas tadi, korang boleh highlight. Okay, highlight untuk lagi nampak. 1 per Y dan 1 per X. Okay, dia suruh kita bina satu jadual lagi. So, apa yang korang kena buat, korang bina juga kotak macam ni, tapi korang ubah pemboleh ubah dia. Bukan X, tapi dia dah jadi 1 per X. Kenapa dia jadi 1 per X? Sebab soalan ni minta 1 per X dan 1 per Y. Okay. So, sekejap saya ambil kertas untuk tunjukkan contoh. Saya minta maaf kalau bergegar-gegar. Kejap saya ingat kod ni, kejap saya ingat kod ni. And saya minta maaf kalau surrounding saya bising sikit sebab ada kipas sebelah saya ni. Okay. Sekejap Okay. Tak ada kertas kosong pula. Ada pun. Okay. Saya minta maaf kalau bela-bela. Okay, saya minta maaf sangat-sangat sebab tangan saya sebelah tengah menulis, sebelah lagi tengah pegang kamera. So, sikit susah tapi tak apa. 1 per X. Okay, dan 1 per Y. So, korang buat kotak.
Okay. So, kita tahu, okay, kita tengok dulu nilai X yang pertama adalah 1.0. Betul? Yang dia kata dia nak 1 per X. Kalau dia nak 1 per X, apa yang kita kena buat? Kita kena buat jadi 1 per 1.0. Okay, kotak kedua 1.5. So, nak jadi 1 per X, jadilah 1 per 1.5. Okay, so kalkulator ada. So, kita guna kalkulator sahabat baik. Okay, 1 bahagi 1.0 sama dengan 1. Okay, kita bahagi pula dengan kotak yang kedua. 1 bahagi 1.5. Allah. 0.66, kita ambil dua tempat puluhan. Okay, lepas korang settlekan dekat belah X dan belah Y, Y pun sama 1 per Y. So, 1 bahagi 2.00, 1 bahagi 1.5, 1 bahagi 1.33. Okay, sampai habis. Then, jawapan yang korang akan dapat, the final result is, tada! Sorry kalau bergegar, ya Allah, saya minta maaf sangat. Okay, sekejap saya dekat sikit. Okay, kita tengok kotak satu persatu dulu. Okay, senang sikit. Nampak tak? Okay, 1 per X. Okay, kotak pertama tadi, dia kata 1 bahagi 1 per 0, 1.0. Kita dapat 1. Cek jawapan dengan korang. 0.66, 0.5, 0.33, 0.25, 0.20. Sama juga untuk 1 per Y, 0.5, 0.66, 0.75, 0.83, 0.88 dan 0.90. Kawan-kawan, cek balik. Kalau korang salah, pastikan korang tekan kalkulator dengan betul. Okay, kau tekan kalkulator dengan betul. And kalau korang betul juga, mungkin saya ada salah, saya minta maaf. Tapi saya rasa saya dah check, dah buat double check dah. Okay. Sorry, kerabu pula. Okay, korang cek Ni kita dah pernah belajar cara-cara untuk buat jadual. Okay. Okay, so sekarang kita akan beralih kepada soalan bahagian yang kedua pula, iaitu soalan B pula. Okay, apa soalan B nak? Dia kata, ada angin. Dia kata plotkan graf 1 per Y melawan 1 per X. Okay, bila kita dengar plotkan graf 1 per Y melawan 1 X, terus cepat-cepat kita highlight kan. Okay, guna highlight. Okay, tapi saya tak nak buka lagi highlight tu, biar je. Okay, 1 per Y melawan 1 per X. Okay, kalau korang perasan, dalam AddMath, okay, dalam AddMath ni dia 1 per Y melawan 1 per X. Ada dalam AddMath, ada dalam bio pun ada waktu nak buat graf. Dalam fizik pun ada nak buat graf, yes. Apa maksud melawan-melawan ni? Okay, graf kita ada macam ni, betul? Okay, macam ni, betul? Okay, dia satu kat sini. Satu lagi kat sini, betul? Okay, siapa sampai dulu? Kalau korang tengok kat sini, siapa sampai dulu? 1 per Y ke 1 per X? Yes, 1 per Y sampai dulu. So, siapa sampai dulu, dia duduk dekat atas. Dan siapa sampai kemudian, dia duduk dekat bawah. Kita guna slogan first come, first serve. Siapa datang dulu, dia duduk atas. Siapa datang kemudian, dia duduk bawah. Okay, disebabkan kat sini, dia kata 1 per Y melawan 1 per X. So, 1 per Y sampai dulu. So, 1 per Y duduk kat atas. Dan 1 per X duduk kat bawah. Okay. So, dia kata dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit. Okay, yang ini pun korang tanda juga sebagai panduan kita untuk buat graf. Okay, paduan So, skala 2 cm kepada 0.1 unit. Okay, kalau korang dah lupa apa benda 2 cm pula ni, ya Allah. Okay, satu kotak kecil. Sekejap, saya tu, ya Allah, kelabunya. Nampak Satu kotak kecil yang ni. Satu kotak kecil yang ni bersamaan 1 cm kali dengan 1 cm. Dua kotak yang ni, yang besar ni, yang kita boleh nampak ni, bersamaan 2 cm kali 2 cm. Okay, dia kata 2 cm kepada 0.1 unit. So, maksudnya unit dia
Ni 2 cm, kan kotak besar ni 2 cm. So 2 cm untuk 0.1. So korang buat je lah 0.1. Kita nak buat sampai berapa ni? Kita nak buat sampai berapa? Kita tengok graf yang jadual yang kita baru buat tadi. Okay, untuk 1 per y, nilai paling besar dia adalah 0.90. Okay, korang buatlah sampai 1. So 0.1 tambah 0.1, 0.2. Okay, senang tekan calculator je. 1 tambah 0.1, 0.2 tambah dengan 0.1, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 1. So korang plot macam ni. Kalau korang tengok, saya menggunakan kertas graf ni semaksimum boleh. Sebab apa? Okay, sorry kalau gerak pula. Sorry kalau gelap. Okay, sini pun sama. Dia kata gunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit kepada 2 paksi. So skala untuk paksi 1 per y sama dengan skala untuk 1 per x. Okay, so ni pun sama. 2 cm kepada 0.1 unit. So 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan sini 1. Actually ini adalah graf untuk 1 per x. Saya tak tulis sebab tamat. Allah, kelabunya. 1 per x. So, ini adalah... Jangan tengok garisan ni lagi. Okay. Saya nak korang tengok dulu macam mana bentuk graf dia. Okay. 1 per y. Dan ini adalah 1 per x. Okay. Korang boleh nampak Okay. Good. Okay. So, dia kata... Plotkan graf. Okay. Plotkan graf. Sekarang... Masa yang seronok sebab ini adalah antara part-part yang paling saya suka waktu buat graf. Okay, waktu kita kena plot. Okay, macam mana kita nak plot? Maaf ya bergegar, saya pegang sebelah tangan je ni. Okay, mula-mula kita tengok jadual kita yang awal kita buat. Okay, dia kata waktu kat 1 per x, dia kata nilai dia 1. 1 per y nilai dia 0.5. Sekejap, kelabu. Okay. Waktu kat 1 per x, nilai dia 1 dan sini 0.5. So, kita tengok kat 1 per x, ni 1, 1 and 1 per y, 0.5. Sini. So, okay, tanda. Sama juga yang nombor 2. Nombor 2, kotak nombor 2, 0.66 dengan 0.66. So, ni 0.6, ni 0.65, okay, ni 0.6, ni 0.7. So, tengah-tengah 0.65. So, sini 0.66 kan? So, ni pun sama juga. 0.6, 0.65, 0.66. So, tanda dekat sini. Okay. Lepas tu, korang tanda sampai habis jadual ni. Okay. And then, bila korang tanda, korang akan dapat sini 1, sini 1, sini, sini dan sini. So, korang akan dapat 6 titik. Okay, 6 pangkah. Jangan buat titik Korang jangan pergi buat macam ni. Bulat tanda macam ni. Tak mau. Korang buat pangkah. Okay, pangkah. And then, kita buat garis lurus penyuaian terbaik. Garis lurus penyuaian terbaik. Apa maksud garis lurus penyuaian terbaik? Saya syorkan, waktu kawan-kawan nak garis, saya syorkan guna pembaris panjang. Sebab bila guna pembaris pendek, saya takut tak sama. Kalau guna pembaris panjang, korang akan sekali garis je kan? Ini kalau pembaris pendek dari sini, lepas tu nanti kan sengit-sengit tak jadi pula guna pembaris panjang. Okay? Ni saya nak tunjuk contoh sebab saya dah garis. Okay, sekejap. Okay. So, garis lurus penyuaian terbaik maksudnya hanya ada satu garis lurus macam ni. Tak ada sekejap. Kau contohnya kat sini, lepas tu sini, lepas tu sini, lepas tu sini. Tak ada macam sini. Tak ada. Dia satu garis lurus macam tu. Okay. Itu adalah garis lurus penyuaian terbaik. So, sama ada kena atau tidak, itu dan cerita sebab dia kata nak garis lurus penyuaian terbaik. Okay, macam ni. Nampak? Tak kena pun sebenarnya. Tapi saya buat garis lurus penyuaian terbaik. Okay. Bila kita garis, kita pergi potong kat paksi Y. Okay, actually, yang anak panah yang ni, patut saya ke ataskan lagi. Okay, maaf. Sini 1. So, pintasan Y dia adalah? Pintasan Y dia adalah 1. Good. Pintasan Y dia adalah 1. Okay. Kita tengok soalan C pula. Okay, kita dah settle dah. Oh ya, saya lupa. Before that, kalau korang salah soalan A, soalan 4 disuruh buat jadual ni,
korang confirm akan salah soalan B. So, pastikan soalan A korang betul dan boleh proceed dengan soalan B. Sebab kalau soalan A korang salah, dan soalan B korang pun hancur. Apatah lagi soalan C. Okay? Sebab soalan-soalan ni soalan-soalan berkait. Soalan-soalan beranak. Anak beranak kan. Okay. Soalan C. Dia kata dengan menggunakan graf anda di B. Nampak? Ni dia kata dengan menggunakan jadual anda di A, plotkan graf 1 per Y melawan 1 per X. Yang untuk C pula dia kata dengan menggunakan graf anda di B. Nampak? Dia berkait ni. Ungkapkan B dalam sebutan A. Ungkapkan B dalam sebutan A. Apa maksud ungkapkan B dalam sebutan A? Sekejap, saya cari kertas dulu. Saya tak ada kertas. Okay, boleh. Sekejap ya. Okay. Maaf kalau goyang. Sekejap. Okay. Dia kata ungkapkan B dalam sebutan A. Okay. Kalau ingat waktu kat soalan kita ada dua persamaan. Sini satu. A tambah B. A tambah B X kali Y sama dengan BX dengan B per Y sama dengan A per X sama B. Dia kata tunjukkan bahawa B per Y sama dengan A per X tambah B. Okay, kalau korang tengok, kita guna graf 1 per X melawan 1 per Y. 1 per Y melawan 1 per X, betul? Kita guna ni soalan dia. Tengok ni. Ni soalan dia 1 per Y melawan 1 per X. Okay, kalau korang tengok antara dua ni, mana yang seiras dengan 1 per Y dengan 1 per X? 1 per Y dengan 1 per X. Mana yang seiras? Saya labelkan ni A, ni B. Okay, korang pilih mana? Mana yang iras-iras dengan 1 per X dan 1 per Y? Yes, betul. Yang iras-iras A. Kenapa saya kata A? Sini B per Y kan sama dengan 1 per Y. A per X kan iras-iras dengan 1 per X. So, kita akan guna persamaan tu. B per Y sama dengan A per X tambah B. Okay. Kita punya graf tadi, kita guna 1 per Y, betul? Kita tak guna B per Y. So, macam mana kita nak hapuskan B ni untuk jadikan dia satu? Tapi kita tak hapuskan Y dia stay. Kita nak hapuskan B. Sebab apa? Kita guna kat graf tadi 1 per Y, bukan B per Y. Okay, macam mana? Dengan cara kita bahagikan semua dengan Y. Bahagikan semua dengan bahagikan semua dengan Y. Bahagikan semua dengan B sebab kita nak hapuskan B ni. So, B per Y. Okay, kalau bahagi, so dia duduk bawah lah. Kenapa dia duduk bawah? Kenapa duduk bawah? Sebab B per Y bahagi B. Dia sama dengan 1 kan? B sama dengan 1. Dia sama dengan per 1 kan? So, B bahagi B. So, kalau macam ni, kita kena tukar dia jadi darab. So, ni jadi songsang betul. 1 per B. So, ni B per Y. So, B kali 1 sama dengan B. Y kali B sama dengan YB. Okay, itu sebab kita dapat YB. Okay, sama dengan A per XB. Ni pun sama juga. Tambah. Nah, B bahagi B. So, B bahagi B. B bahagi B lah. Macam ni lah. B bahagi B. Okay, so bila kita tengok bila atas dengan bawah sama, so kita boleh potong. Ni tak ada. Ni tak ada. Ni biar. Ni tak ada. Sorry. Ni B. Ni tak payah potong. Okay, B per B. Okay, kalau saya kata 4 per 4 sama dengan 1. 3 per 3 sama dengan 1. 2 per 2 sama dengan 1. B per B sama dengan 1. B per B sama dengan 1. So, kita dah potong. So, Y sama dengan A per B X ataupun XB tambah 1. Okay.
Y tambah tu. So, Y sama dengan kita pecahkan pecahan ni. Okay, kita pecahkan pecahan ni. Okay, korang tengok macam mana nak cara pecahan. Okay, pecahan ni basic, okay. Kalau A per BX, kita nak pecahkan pecahan dia jadi A per B dalam kurungan 1 per X. Okay, betul tak? A darab 1, A, B darab X, BX. So, dapat macam ni. Tapi kalau ada A, B per C, macam mana pula tu? Yes, betul. So, ini adalah basic untuk pecahan. So, korang kena kuasai basic untuk pecahan. Okay. So, A per B dalam kurungan 1 per X tambah 1. Okay. So, kalau korang tengok dekat sini, Y sama dengan A per B tambah 1. Okay. Korang ingat tak kecurunan garis lurus? Apa formula dia? Y sama dengan MX tambah C. C ni apa? Pintasan Y. Betul? Pintasan Y. Ni pintasan Y. Okay. Pintasan Y. Soalan ni. Y, MX, ni M dia adalah A per B, X dia adalah 1 per X, dan C 1. Ingat tak waktu kita buat graf tadi, pintasan Y kita kena kat mana? Pintasan kita kena dekat 1. Betul tak? So, sama tak dengan persamaan kita buat ni? Sama. Okay. So, sekarang ni, kita nak cari nilai, dia kata ungkapkan B dalam A kan? Dia kata ungkapkan B dalam sebutan A. So, Y sama dengan MX tambah C. Kita kena cari nilai kecerunan dia dulu. Untuk cari nilai A dan nilai B. Sebab dia kata ungkapkan B dalam sebutan A. So, cara nak cari, korang ambil paling besar je. So, macam ni kan formula kecerunan kan? M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, ni formula kecerunan. So, kalau korang nak senang, korang ambil yang paling besar je macam ni. So, dari sini, korang garis. Lepas tu pergi kat sini. Garis. Buat segitiga. Sebab tak pun, korang buatlah koordinat. Sini kan 1. 1 dengan 0.5. So, 1, 0.5. Lepas tu, sini titik ni pula. Berapa tadi? 0.2 dengan 0.9. So, 0.2 dengan 0.9. Lepas tu, buatlah X1, Y1, X2, Y2. Lepas tu, masukkan dalam formula Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Korang akan dapat M korang sama dengan negatif 0.5. Ingat tak? M ni tadi sama dengan A per B. Kan? So, A per B, Allah patah terus. A per B sama dengan M sama dengan negatif 0.5. Okay, ingat tengok tadi persamaan kita yang kita buat A per B sama dengan persamaan kecerunan garis lurus M sama dengan A per B sama dengan negatif 0.5. So, kita baca ni. Kita nak cari B kan? So, kita pindahlah macam ni. So, A per B sama dengan negatif 0.5. Betul tak? Betul tak? So, sekarang ni kita nak biar B ni duduk seorang-seorang sebab kita nak ungkapkan B. So, dia jadi A bahagi negatif 0.5. Tukar tempat je lah. Sama dengan B. So, B sama dengan negatif 2A. Betul tak? Betul tak? Macam mana negatif 2.5 ni kan 1 per 2. Sekejap, negatif 2.5. Sekejap. Negatif 2.5 pula. Negatif 0.5. Negatif 0.5
kan sama dengan negatif 1/2. So dia jadilah, bila 2 naik atas, so jadi negatif 2A. So B kita sama dengan negatif 2A. Dah siap untuk soalan yang pertama. Okay. So, sekejap saya letak elap. Sekejap. So guys, get ready pula untuk soalan yang kedua. Okay, jom get ready. So get ready guys, ini adalah soalan yang kedua. Okay, soalan kedua. Dia kata jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah iaitu X dan Y yang dihubungkan oleh persamaan. Okay, dia dah bagi persamaan. So please highlightkan. Okay, please highlightkan. Dia kata dengan persamaan Y sama dengan 1/HX. 1/HX tambah K per HX kuasa 2. Okay, highlightkan tu dulu. Highlightkan persamaan tu. Dengan keadaan H dan K adalah pemalar. Okay, so dia dah bagi jadual. Macam soalan yang pertama tadi, dia pun dah bagi jadual. Berdasarkan jadual ini, bina jadual bagi nilai-nilai 1/X dan 1/Y. 1/X dengan XY. So, benda yang sama. Okay, actually dengan saya pernah pergi tuition. Okay, saya pergi tuition. Dan cikgu tuition saya kata, soalan hukum linear ni adalah soalan yang sama. Dia jenis format yang sama. Okay, cara buat dia sama. Dia cuma ubah ayat dan ubah bentuk graf, bentuk jadual. So, konsep dia sama. Korang kena faham basic dia dulu dan korang boleh buat soalan-soalan yang lain. Okay. Okay, contoh macam soalan yang pertama. Pasti korang buat dengan betul-betul sebab salah soalan A, B, C korang pun akan salah. Okay, so berdasarkan jadual ini, bina jadual bagi nilai-nilai 1/X dan XY. So macam awal tadi, kita dah buat jadual untuk 1/X. Okay, korang pun sama. So sama je, 0.5 ni masukkan dalam nilai ni. So 1 bahagi 0.5 korang dapat 2. Okay, 1 bahagi 1 korang dapat 1. 2 bahagi 2 korang dapat 0.5. 1 bahagi 3 korang dapat 0.3. 3 dan so on. Okay, XY. Apa maksud XY pula? Maksud dia XY adalah X kali Y. So 0.5 darab 10, 1 darab 3.5, 2 darab 1.39, 3 darab 0.83, 4 darab 0.60, 5 darab 0.45. Okay, kenapa saya kata darab? Sebab XY kan sama dengan darab. So, XY sama dengan X kali Y. So, darab je lah. So, dapatlah jadual. Cuba korang check. Jangan tengok yang bawah ni lagi. Bawah ni tak masuk lagi. Okay, korang check dulu. Sama tak? 25, 1, 3.5, 0.5, 2.78, 0.33, 2.49, 0.25, 2.4, 0.2 dan 2.25. Okay, korang check betul-betul. Pastikan graf jadual korang ni betul. Sebab kalau korang salah A, korang akan salah B dan korang akan salah C. So, markah korang hilang. Okay. Graf soalan yang kedua pula, dia kata plotkan XY melawan 1/X. Okay. Ingat saya kata apa tadi? Bila dia kata plot melawan-melawan ni, terus highlightkan. Okay, highlightkan atau tandakan bagi korang nampak. XY melawan 1/X. So, siapa sampai dulu? Guys, siapa datang dulu guys? Yes, betul. So, kalau korang ada graf, dah patah pensel. So, kalau korang ada graf, okay. Kalau korang ada graf, siapa duduk kat atas ni guys? Dia kata XY melawan 1/X. Siapa duduk kat atas ni guys? Yes, betul. Yang duduk kat atas ni adalah XY. Yang duduk kat bawah ni siapa guys? 1/X. Sebab siapa dia kata sampai dulu? Dia kata XY melawan 1/X. So, siapa sampai dulu guys? XY. So, XY duduk kat atas dan 1/X duduk kat bawah. First come, first serve. Ya Allah, berbelit-belit lidah saya. Sorry. So, dia kata menggunakan skala 2 cm kepada 0.20 unit. Okay, 2 cm kepada 0.20 unit pada paksi X. So, maksudnya pada paksi 1/X. 2 cm kepada 0.20 unit
dan 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi XY. Okay, pada paksi XY, korang 0.5 unit. So, benda yang korang kena buat sekarang adalah lakar graf. Sorry kalau goyang-goyang, saya betul-betul kata saya pegang sebelah, pegang pensel sebelah, pegang kamera. So macam inilah graf yang korang akan nampak. Ni jangan tengok lagi yang tengah-tengah ni, jangan tengok lagi. Saya suruh tengok yang ni dulu. Cara nak plot ni dulu. So XY dia kata tadi, gunakan skala 2 cm kepada 0.20 unit. So 2 cm kepada 0.20 unit. So 0.20 tambah 0.20 dapat 0.4 tambah 0.6, 0.8. Kita nak buat sampai nombor berapa? Kita tengok jadual yang kita dah buat tadi. 1 per X, nilai paling besar dia adalah 2. So, kita kena buat sampai nombor 2. Okay. So, untuk XY pula, dia kata gunakan 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi XY. So, 0.5 tambah 0.5. Okay, korang tekan kalkulator kalau tak boleh. Tambah 0.5 tambah dengan 1 tambah dengan 0.5 dengan 1.5. So 0.5, 1, 1.5 tambah lagi 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5. Kita nak buat sampai nombor berapa? Sampai nombor 5. Kenapa? Sebab nombor paling besar dalam jadual XY adalah nombor 5. So ini adalah graf dia. Okay, korang boleh comparekan dengan graf korang. Okay, so ini adalah graf dia. Okay, seterusnya plotkan graf. Okay, plotkan macam yang saya ajar tadi, buat pangkah-pangkah tu. Okay, kita tengok mula-mula jadual dia. 1 per X dia adalah 2 dan XY dia adalah 5. So, kita tengok sini 2 dan sini 5. Okay, so kita tanda. Kita tanda pangkah. Kita tanda pangkah. Pangkah. So, dah sampai sini. Kita ambil pembaris. Kita buat garis lurus penyuaian terbaik. Mana pembaris saya hilang tadi pula dah. Oh, sudah. Garis pembaris saya dah hilang, guys. Tak apalah. Korang ambil pembaris dan korang garis. Korang buat garis lurus penyuaian terbaik. Ingat saya kata jangan buat garis bengkang bengkok, guys. Jangan buat garis bengkang bengkok, tolong. Jangan buat garis. Okay, contohnya kat sini ada 1, 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 sini ada 1. Jangan korang buat tit. Bukan, ni bukan puzzle, guys. Korang buat straight je. Nama pun garis lurus penyuaian terbaik. So maksudnya dia nak satu garis lurus yang terbaik korang boleh buat. Kena tak kena itu lain cerita. Kena tak kena sebab saya pun bukan semua kena. Nampak ni pun tak kena. Tak kena tepat. Ni kena tepat. Tak kisahlah. Asalkan korang buat garis lurus penyuaian terbaik. Dan saya kata pastikan kena dekat paksi Y. So paksi Y ni kena dekat 2. Okay. Paksi Y ni kena dekat 2. Pastikan kena dekat 2 sebab memang akan kena dekat 2. So korang buat garis lurus penyuaian terbaik. Okay. So dia kata, tengok dia kata